manusia bahagia tanpa mengira agama. Tapi boleh juga ni habiskan ni sebab letih bercakap ni, tenaga ni. Aku geram betul anak si polis tadi tu. Dengan dia pula aku ter-end. Okey, kejap. Tak apalah, aku ni dah gemuk, tak ada orang nak. Aku ni biarlah single sampai mati. Dah tua dah pun. Tak payahlah kau nak suruh aku jaga badan. Siapa kau? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Arif. Arif, kau dah kahwin belum? Belum. Belum. Ni ada Emma ni. Emma ni katanya dia nak mencari jodoh. Tapi punya payah. Dia nak mencari orang-orang macam umur macam kau pakai baju merah katanya tadi. Kau terima je lah. Aku rasa dia pandai masak tu. Okey, apa soalan kau? Ustaz nak tanya, kalau orang yang hafal Al-Quran ni, hafal Quran lah, maksudnya daripada juzuk 1 sampai 30, dia punya orang cakap, kalau dia meninggal tu, dia mati, kulit dia ataupun tubuh badan dia ni haram kena api neraka. Betul ke? Setakat ni tak ada. Setakat ni tak adalah dalil je begitu kan. Maknanya cuma ada beberapa kelebihan penghafal Quran. Syafi'an li ashabihi. Dia akan menjadi syafaat. Quran akan menjadi syafaat kepada pembacanya. Dan kepada penghafal Quran ini, insya-Allah dia boleh memberikan satu pakaian kepada ibu bapanya yang diperbuat daripada bahan-bahan yang istimewa ketika di akhirat nanti. Sebab kau bayangkan kalau ada seorang padri ataupun Muslim menghafal Quran dalam keadaan dia menentang Tuhan, satu isu juga benda tu kan. Tapi nanti kita kena cek balik lah hadis tu. Tapi ada pun siapa yang membaca Quran itu banyak yang disebut dalam hadis-hadis sahih yang lain, Quran pasti memberi syafaat. Dalam hadis yang lain, Quran itu hujjatun laka aw alaika. Sama ada Quran itu menjadi backup kepada dia ataupun musuh kepada dia. Ini ada hadis sahih. Okey? Sebab dengar dia jadi macam peneman kita dekat dalam kubur. Yes, betul. Kira macam kita kalau hafal Quran ni kira macam terselamat jugalah daripada azab kubur. InsyaAllah. Tapi kena faham juga maksud hafal Quran. Yang dikatakan hafaz Quran ini memelihara isi Quran. Bukan maksudnya kau hafal buta, maknanya kau mengamalkan. Hafiz itu memelihara dan faham tau. Berat dia punya maksud. Tapi bagi kita zaman sekarang ni hafal, mungkin tak tahu maksud. Macam itulah. Lagi satu tak boleh tanya lagi. Kalau macam tadi, brother tadi yang live dia kata macam pasal rokok kan. Kalau orang yang hisap, apa hukum dia? Hisap pot, vape. Kalau ulama kata fatwa rokok dengan shisha tu haram, maknanya siapa yang hisap tu berdosa lah. Cuma bagi siapa yang dia nak berhenti tapi dia tak boleh berhenti on the spot, maka dekat situ insya-Allah Allah bagi keringanan supaya dia berhenti dengan tidak memudaratkan diri dia. Kalau dia tiba-tiba berhenti stop, mungkin akan merosakkan nyawa dia kan. Ketika itu dia nak menyelamatkan nyawa, engkau kena bezakan hisap rokok sebab nak menyelamatkan nyawa dengan hisap rokok sebab melawan hukum lain. Kenapa kau masih hisap rokok? Saya hisap rokok dah semakin jarang sebab ini cara saya nak berhenti, saya tak boleh berhenti terus. Jadi saya terpaksa juga hisap. Makin lama makin jarang. Kalau tak nanti akan ada komplik implikasi pada nyawa saya. So itu situasi berbeza. Kau faham tak? Alright. Lagi satu boleh? Apa dia? Kau ni lagi satu. Tadi kata lagi lah. Apa dia? Last. Apa hukum kita buat kita beli rumah, beli kereta guna installment, maksudnya buat pinjaman daripada bank. Kan bank kan ada unsur riba kan. So macam mana kita nak tangani benda tu ataupun macam mana kita nak elak? Ada sebahagian melihat benda itu sebagai perkara yang daruri, iaitu perkara yang tak ada pilihan lain.
Kecuali kalau kau ada 15 juta dalam poket kau. Ataupun kau anak sultan Brunei. Jadi kau boleh beli cash. Tapi dalam keadaan yang kau memerlukan rumah. Rumah menjadi satu benda yang penting. Dan cara untuk mendapatkan rumahnya begitulah dengan ada pinjaman. Jadi kalau kau boleh elakkan tu lagi bagus. Tapi kalau kau tak boleh elak, kita boleh kategorikan benda itu sebagai situasi darurat. Sebab kita payah nak cari. Dosa ke? Dosa ke tak? Kalau darurat tu kalau makan babi dosa tak? Dosa? Kalau makan babi sebab tak ada makanan halal, kalau tak makan mati dosa tak? Tak dosa lah. So kalau boleh dikategorikan itulah. Kan? Kalau boleh dikategorikan itu. Sebab di saat kita tidak ada pilihan. Kalau tak nanti kau kena duduk dalam kemah macam tu. So benda-benda macam tu lah. Persepsi Ustaz yang kenal banyak. Izzah? Ustaz kenal Izzah Ahmad Fisul tak? Anak buah aku. Oh, dia tak ada. Dia apa nama, satu tempat kerja dulu. Dia ada bau. Keluarga yang adalah bau-baunya. Oh, okey. Ya Ustaz, tu saya. Agama bangsa Islam nak semua orang gembira, bahagia dan dia menjadi rahmat kebaikan buat semua orang. Walau pada orang jahat, maaf. Walau pada pelacur, maaf. Walau pada orang yang orang kata tak guna, penagih dadah, dia boleh ubah semua orang. Dan Alah, cuba time dia. Tak meroyan. Cuba time akak tu tak dapat jumpa, tak boleh nak setting-setting. Tahu pula meroyan dengan aku. Kenapa Syafiq? Cik Man live sampai subuh kan? Kenapa Syafiq? Kak, macam mana akak boleh bagi extension sampai saya boleh boleh cas sambil live? Sebab bateri saya dekat nak habis ke macam mana kak? Iki tengah pakai kod extension. Oi, baiknya akak. Ustaz jangan terlapor Ustaz. Dah ada Ustaz. Ya, akak tak faham macam mana tekanan saya. Saya bercakap dengan netizen, lepas tu tiba-tiba Gaul bagus. Bagus anak bujang. Saya punya Ustaz tu bujang sikit. Kak, saya perlukan 2 sardin untuk stand supaya nanti boleh masuk. Sekejap. Nak buat stand handset. Nanti aku senang nak cas. Okey. Bismillah. Wani request. Mana ada Syafiq Ahmad request? Tak ada Syafiq Ahmad request. Engkau ada 3 soalan. 3 soalan saja sebab malam ni mungkin banyak request, jadi tak boleh nak berbual sangat. Soalan PK. Yang pertama. PK? Kalau lain order tu okey. Contoh okey. Kau ingat aku ni guru kimia ke apa? Okey, sabar. Satu soalan dia macam mana kalau orang anggap income tax tu salah satu daripada zakat? Tak boleh. Income tax kewajipan dengan pemerintah. Zakat kewajipan dengan agama. Maknanya, kalau kerajaan telah menetapkan satu undang-undang cukai untuk
kemajuan dan kepentingan rakyat, maknanya income tax tu untuk kemaslahatan semua, kebaikan masyarakat. Engkau membantu juga, kita tak boleh membina sebuah negara yang sejahtera, maka engkau wajib bayar income tax. Aku pun bayar cukai, kau nak lagi daripada cukai. Kau siapa? Okey, kau sekolah ke tak? Jadi maknanya kau kena bayar income tax. Okey, itu satu. Dalam dalilnya ada dalam Quran, ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan pemerintah. Jadi pemerintah wa ulil amri minkum tu income tax lah. Kau sekolah sasa, takkan kau tak faham benda-benda tu. Okay, terus. Macam mana kalau kita Kuat sikit, Syafiq. Kuat sikit. kita pakai kabel tu, macam kita guna orang dalam untuk lapangan kerja. Okey. Kalau kita pakai kabel, soalan ni soalan yang dulu pernah masyhur. Kalau kita memang layak dari segi sijil, maka kabel itu tak apa, tidak haram. Tapi kalau kita pakai kabel, kita tak layak, disebabkan kabel kita sudah merugikan orang yang layak, maka ini berbahaya. Ini berbahaya. Kau faham tak? Contoh, nak masuk U tu mesti dapat 9A. Engkau dapat 10A. Kau pakai kabel, itu memudahkan lagi. Tak ada masalah. Tapi kau dapat 1A. Okey? Dan kau tak layak, tapi disebabkan ada keluarga yang bekerja dekat situ, engkau sudah menggagalkan orang lain yang layak. Yang ni tak boleh. Yang ni zalim. Yang ni khianat. Terus? Ada dua benda. Benda tu Syafiq Ahmad, bukan Syafiq Khalid. So sekarang ni kau couple ke? Dah lah. Syafiq couple. Abang dekat sebelah. Apa dah? Abang ada kat sebelah. Abang mana? Abang kandung. Jadi apa kena mengena engkau? Okey, terima kasih. Doakan, nanti lain kali kita buat lagi ya. Alright, terima kasih. Ya Allah, aku segan nak jumpa dengan Datuk ni. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, ya Haji. Panggil saya Cik Man aja, Datuk. Ya Allah, saya segan nak bising dengan Datuk ni. Saya tak ada tengok live sangat, tapi saya tertengok satu yang murid buka peti ais tu. Allah, Datuk. Datuk buat apa tu? Cik B sihat? Dengan si Kacak sihat? Sehat, duduk main game lah. Pasal ngaji terawih dah settle, nak main game. Ya Allah, Datuk. Terujur hamba ni dapat kecek dengan Datuk ni. Ya Allah, seronok rasanya. Tiba-tiba tertengok saat ni Cik Man ni Allah popular pada hati. Popular lebih pada hati. Tak ada lah, Datuk. Saya membebel aja dekat sini dengan apa netizen. Saya pun tengok, ya Allah, follower 1.8 juta. Allah bagus. Datuk doakan saya, Datuk. Ya Allah, Datuk. Saya nak panggil awak ceramah teh. Awak ceramah? Ada juga ceramah, ada jugalah. Kalau tak shoot, saya ceramah lah. Lah ni banyak shoot dari TV ke apa? Dia sederhana, mana 50-50 macam tu. Tapi bila PKP ni, membebel aje lah depan IG ni, Datuk. Bagus. Banyak follower anak-anak muda sekolah kan mereka. Dia orang ni ada yang sekolah, tak tahu buang sekolah pun tak tahulah, mungkin ada juga. Lepas tu bini orang, laki orang. Bukan maksud saya sekolah kan dia orang. Piak. Oh, sekolah. Kau dengar tu Datuk Vida suruh apa? InsyaAllah. Tapi sabarlah. Cik Man saya tengok ramai hati-hati pun mengidolakan Cik Man. Kecik bahasa laser. Terawih yang ringkas tu. Cucu ayat tu. Hei, kau sekolah kau terawih benar. Sekarang tu. Okay. Saya bukan laser, Datuk. Tapi maknanya bila saya seronok tu, mulut saya jadi becok. Bebel ikut macam arwah mak dulu. Tapi orang ingat saya. Orang ingat saya marah. Saya tak marah pun. Okey, macam mana yang pasal yang terawih yang ringkas yang kau tak payah doa pun tak aku pun tak ada maksud. Dia macam ni, Datuk. Okey, macam sebelum PKP kan selalu kita semayang dekat masjid.
kan? Dekat surau. Jadi dekat masjid tu ada imam, lepas tu ada baca selawat-selawat, doa panjang-panjang antara terawih-terawih tu. Jadi sekarang ni bila PKP, bila semayang dekat rumah tu ramai yang tak hafal selawat. Jadi dia ingat bila tak baca selawat tu, terawih tu tak apa orang kata tak sah. Jadi sebab tu kita katakan mana yang hak wajib, mana yang hak sunat, yang selawat tu sunat aja, kalau tak baca pun tak apa. Tapi kalau baca itu bagus. Jadi maknanya kita takut nanti siapa yang tak hafal selawat tu dia tak buat tarawih terus. Yang tu yang kita nak maklumkan, sebenarnya kalau tak hafal selawat tu boleh tarawih juga. Okey, jadi maknanya kata terawih tu boleh main telefon ke apa semua tu, mana baca Quran dia kan ke? Yang terawih tu contoh macam kata lepas Fatihah tu dia nak baca surah, dia tak hafal, dia boleh pegang telefon. Kan dekat masjid tu Datuk, kalau misalnya kata imam pandang ada stand dekat depan tu kan, samalah tu, pandang kepada stand depan. Lepas tu ataupun kita pegang Quran hak kecil tu, lepas tu masa nak sujud tu kita masuk dalam poket ataupun handset, tak ada masalah. Tapi kalau dia baca surah yang dia hafal pun tak ada masalah juga, sebab takut nanti kalau dia pegang yang baris-baris tu nanti susahkan dia pula buat pergerakan banyak. Oh gitu. Lepas tu soal lagi, kalau upah belakang video. Lepas tu Cik Emel kata Cik Emel kata Cik Emel pun makmu pun tak ada, makmu pun tak ada tu apa? Makmu mana makmu? Tak adalah. Saya ni duduk sore-sore Datuk, bini pun tak ada. Tu yang maksudnya saya saja nak ngusik-ngusik apa ni. Sebab ada soalan tu dia tanya, Cik Mel, kalau saya ni duduk rumah sesore ni, terawih sesore tak ada jemaah, tak apa ke? Kita kata terawih ni dia bukan semayang Jumaat. Dia boleh buat sore, boleh buat ramai-ramai lagu tu. Jadi maknanya siapa yang duduk sore tu, dia pun boleh buat terawih juga. Okey, sah. Okey, sah Cik Emel ni betul betul kalah Cik Wan ni. Buat apa lain saya lag ke? Tak nampak muka saya ke Cik Emel? Cik Mel nampak muka Datuk, tapi diam gitu macam patung. Maknanya tak gerak-gerak. Oh. Datuk perasan. Datuk first time kita jumpa masa kan Datuk dulu sponsor untuk ceria iStar. Ya. Tu first time saya jumpa Datuk. Oh, tapi masa tu kita tak berkenalan, tak ada hai bye-bye. Kita belum kenalan lagi. Masa tu Nabil jadi pengacara kan. Yalah. Tapi Cik Mel kuatlah, kuat extra pencetus umur yang hebat lah. Tahniah. Oh tak ada. Doakan, doa semua juga bersama kawan-kawan yang lain. InsyaAllah Datuk doakanlah. Ya. Semua Cik Man boleh memberikan orang kata inspirasi pada anak-anak muda. Ramai anak muda follow ni. InsyaAllah Datuk doakan juga. Pukul 2 pagi pun blebel kau pun dia orang. Dia orang suka bebel-bebel tu. Bila lah dapat apa makan Datuk punya. Cik B buat apa tu yang kopok-kopok tu bagai tu kan. Ya Allah, terliur nengoknya. Tapi tu tak. Ada rezeki nanti. Datuk salam lah Cik B dengan kacak semua. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih lah Cik Man. Terawih. Kita baru ngaji. Saya ni kan, saya baru belajar ngaji kan. Setelah sekian lama sebab duk kerja harta dunia. Tak apa Datuk, kerja harta dunia, lepas tu infak tu maknanya orang kata pahala tu berganda-ganda. Ya, tapi lo ni saya ngaji sikit tapi mungkin tersalah baca, tersalah tulis lagu mana usinya lah. Takut kata markah tak ada. Okey, Datuk jangan risau dan netizen semua pun jangan risau sebab Nabi ada bagi berita gembira dalam hadis, siapa yang membaca Quran yang jenis yang merangkak ataupun mungkin dia ada salah-salah baca, dia akan dapat 2 pahala dekat situ. Tapi maknanya dalam pada dia salah-salah baca tu dia mesti ada usaha untuk panggil tok guru mengajar ataupun dia carilah tok guru untuk dia belajar untuk upgradekan. Tapi maknanya bukan maksudnya bila salah baca tu kita dapat dosa, tak. Sebab kita memang kita tak sengaja dan kita rasa seronok nak baca Quran, tapi kadang-kadang tu ada benda tak betul itu, maka tetap dapat 2 pahala. Oh, bagus sedap tazkirah. Nanti kita last sekali lah. Tiap-tiap kita buat rancangan tazkirah. InsyaAllah Datuk doakan saya. Okey, nanti kita di NEL lah. InsyaAllah Datuk. Okey, terima kasih. Terus memberi inspirasi. Sama. Okey. Terima kasih Datuk.
Terima kasih Datuk Seri Bidan. Terima kasih Datuk. Datuk pun tak tidur lagi. Kirim salam Cik B, Datuk. Kirim salam kacak ya, Datuk. Kirim salam Cik B, kirim salam kacak. Datuk bagi tahu dekat Cik B, jangan nak mengganggu kacak tu dengan lipas. Ya Datuk. Lupa bagi tahu Cik B, jangan ngusik-ngusik dah. Kacak tu jing takut dia, hugah dia dengan lipas tu. Kau terkejut nanti bahaya. Doakan saya Datuk. Okey, semoga Datuk dirahmati dan diberikan kekayaan melimpah ruah supaya dapat lebih berinfak. Okey, Cik Man kutip soalan. Cik Man kutip soalan. Suka gaduh tu lah, tengok video, tengok suka gaduh dah kacak dengan Cik B. Cik Man kutip soalan dekat sini. Tapi adik-beradik masa kecil dia bergaduh, dah besar besok jadi kenangan benda tu. Boleh ke tarawih tanpa imam lelaki? Boleh, tak ada masalah. Seorang perempuan di rumahnya, kalau ada lelaki pun, tapi lelaki tu jenis pemalas, banyak alasan dia, sekali alasan babi pun terbang, maka perempuan itu boleh jadi imam, boleh semayang tarawih. Dan perempuan tu boleh jadi imam kalau di belakangnya, contohnya mak, anak perempuan, lepas tu anak perempuan 4 orang. Jadi mak jadi imam, kemudian anak perempuan jadi makmum. Walaupun dalam rumah tu ada jantan, tapi jantan tu ada alasan 24 jam kan, tak ada masalah pun. Tapi sebaik-baiknya ajak lelaki tu semayang, bapak tu semayang, ataupun abang tu semayang, ataupun anak tingkatan 2 tu suruh dia jadi imam, kemudian mak dengan akak-akak dia jadi makmum di belakang. Tak ada masalah. Member tanya, kalau period on off, datang selang 2 hari, datang on off sehari, datang lagi dan seterusnya, so macam mana nak puasa? Tak ada masalah. Ketika dia bersih di mandi wajib, dia sambung puasa. Ketika dia haid itu, maka dia berhentilah puasa dan wajib ganti pada hari yang lain. Sebab haid perempuan. Okey ya, Cik Man nak terangkan pasal haid. Perempuan ada beberapa jenis di dalam haid. Ada perempuan yang haidnya jenis yang bersistem, iaitu waktunya dia ketahui setiap bulan datang 7 hari dan waktunya konsisten, waktu itu tidak berubah. Contohnya setiap bulan datang 7 hari yang pertama. Jadi bila dah biasa, dia yakin bahawa 7 hari saja dia haid setiap bulan, maka hari yang ke-8 kalau masih keluar darah lagi, darah itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Darah istihadah ni dia boleh semayang, boleh puasa dan dia wajib mandi selepas selesai darah haid. Itu perempuan yang jenis haidnya ada sistem. Yang kedua, perempuan yang mutahayyirah, iaitu yang kebingungan, yang tidak tahu membezakan darah haid, ataupun yang tidak tahu bilakah datangnya darah haid, bilakah berhentinya. Maka ketika ini, perempuan ini mesti membezakan antara darah haid dengan darah yang lain. Darah haid berbeza dengan darah istihadah. Darah haid itu jenis pekat dan kadang-kadang berketul, keluarnya agak sakit, dan sebab itu dia mengganggu kita punya emosi. Sementara darah istihadah, dia tidak sebagaimana darah haid. Dia adalah darah penyakit. Mungkin keluarnya biasa sahaja ataupun lebih-lebih, ataupun lebih daripada tempoh darah haid itu keluar. Jadi setiap wanita dia mesti pandai memerhatikan hari yang dia biasa haid. Yang kedua, dia mesti pandai membezakan antara rupa darah haid dengan darah istihadah. Sebab hukum ketika darah haid dengan darah istihadah berbeza. Darah haid tak boleh semayang, tak boleh puasa. Darah istihadah wajib semayang, wajib puasa. Okey, satu lagi darah yang tak boleh semayang, tak boleh puasa ialah darah nifas, iaitu paling lama 40 ataupun 60 hari, berbeza mengikut perbezaan pendapat, dan juga paling sedikit sedetik. Keluar anak, lepas tu itulah wiladah, dia wajib mandi. Ataupun lepas keluar tu ada darah dalam mungkin sejam ataupun sehari sampailah 40 hari. Paling lama 60 hari, bergantung kepada perbezaan pendapat. Makmum pelat sah, imam pelat sah. Sebab dia tak sengaja. Bismillah.
batin ni bukan berjimat aja. Nafkah batin ni kau berikan kasih sayang kepada isteri. Beri dia nasihat, beri dia ilmu, bagi dia semangat, motivasi. Nafkah batin. Nafkah batin bukan bersetubuh 24 jam. Batin tu benda ni dalaman. Dalaman ni ada nafsu, ada jiwa, ada perasaan. Contohnya seorang suami, dia bagi semangat pada isterinya. Sayang, kerja baik-baik, jangan risau, abaikan sebarang kecaman. Jadi dia membantu perasaan isterinya. Itu pun batin. Sebab perasaan itu batin, bersifat dalaman. Dan jangan fikir nafkah batin ni kau buat kenduri dalam bilik 24 jam apa semua tu. Kemudian kau bagi ilmu kepada isteri kau sampai jiwa dia rasa macam up ataupun rasa termotivasi. Maka itu nafkah batin juga. Ha? Boleh ke kalau kita solat tarawih tapi tak solat witir? Boleh. Witir ni tak wajib tapi rugi besar. Boleh selotip, tak ada masalah. Kalau nak khatam, perlu baca hari-hari secara berterusan atau boleh skip? Boleh skip. Boleh skip, Sisaris. Hukum urut kaki ibu. Hukum urut kaki ibu. Tak ada masalah. Anak yang soleh. Kalau mimpi basah lepas imsak, sah tak puasa? Tak ada waktu lain ke kau nak mimpi? Sah puasa, dek. Kau tak sengaja. Mimpi siapa tu? Gemuklah aku, Kak. Banyak satu pinggan nak letak kuih tiaw ni. Tak kira. Jangan membasik. Di bawah setan. Kita tak tahu. Syukri Hamid. Panggil saya Cik Man. Bukan Ustaz. Cik Man. Bukan Cik Mang. Tu beruk. Cik Man. Saya lebih rasa keluarga dengan awak. Arif. Arif tak wajib pun Arif. Okey. Ada soalan? Cik Man, boleh ke seorang anak lelaki menukar lampin ibunya? Boleh. Kalau terpaksa. Siapa kau? Hekal. Negeri? Johor. Kau dekat mana tu? Saya Berak. Berak? Johor, Berak, polis. Kau polis? Cik Man nak panggil tuan ke apa ni? Bagi cik je. Okey, ada soalan? Kalau kita solat tarawih dengan bukan muhrim boleh ke? Sah semayang, tetapi situasi tu kalau menimbulkan fitnah, lebih baik elakkan. Ataupun cari perempuan lain yang tidak menimbulkan fitnah. Sebab fitnah ni benda yang wajib dielakkan. Tapi kalau orang faham tak ada masalah sebab tempat tu tempat terbuka. Maka orang pun faham berjemaah selalu dilakukan di situ, yang tu bolehlah, consider bolehlah. Tapi kalau dia couple, pakwa-makwa, sweet-sweet kan, dating, pegang tangan waktu semayang pun semayang jemaah, nak rasa macam rasa suami isteri. So benda tu dibimbangi lah, fitnah lah. Alright? Okay. Okay, so bertugas lah kan? Maknanya frontliners, ada tugas lah malam ni, bertugas juga? Baru nak pukul 1 nak lebih, tak lama ni. Oh, okay, semoga dipermudahkan Allah dan semoga diberikan ganjaran frontliners kita lah. Okey.
Itu je lah. Okay, terima kasih Cik. Okey, terima kasih tuan. Jumpa lagi, doakan kita orang. Selamat. Frontliners, kita doakan abang polis, jururawat, doktor, MA, ATM, Angkatan Tentera, PDRM, dipermudahkan Allah. Okey? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa kau? Saya Ishraf. Cuba kau turunkan kamera sampai aku tak sakit hati tengok dinding kau. Okey. Okey. Ya, Assalamualaikum. Kau Ustaz. negeri mana? Negeri mana? Saya apa Ustaz? Negeri mana? Saya negeri sini Selangor. Selangor. Ha, Sekolah ataupun dah kerja? masih sekolah. Form berapa? Form berapa? Form 4. Okey, kau jawab soalan dengan jujur. Engkau couple tak kat sekolah? Saya jujur. Tak. Tak pernah couple? Kenapa? Cik Mat tak percaya? Tak pernah couple? Tak pernah minat couple. perempuan pun? Tak pernah minat pun? Minat tu ada lah. Okey, apa soalan kau? Apa soalan kau? Soalan saya ni, macam mana kita nak bangunkan kita punya tahajud? Soalan Kau pertama. senang aja. Jangan tidur. Jangan tidur. Bukan tahajud kena tidur dulu, macam lebih afdal tidur dulu baru kita bangun. Yelah, engkau tanya Cik Man, macam mana kau nak bangunkan tahajud? Kau tidur, lepas tu kau bangunlah. Apa masalahnya? Engkau kena pasang alarm, engkau kena minta tolong daripada mak ayah kau supaya kejutkan kau. So ada banyak cara lagi. Dan kau kena tidur awal. Engkau kena tidur qailulah waktu siang hari. Sebelum Zuhur, tidur setengah jam. Kumpulkan tenaga. Nanti akan memudahkan kau. Itulah sunnahnya tidur qailulah. Oh, gitu. Kau pernah tengok Doraemon? Kau pernah tengok Doraemon? Kau pernah tengok watak? Kau pernah tengok watak Nobita? Pernah. Okey. Terus soalan lain? Okey, soalan lagi satu ni. Ya Allah, benda ya Allah. Ya Allah. Ni. Macam mana kita nak, kan kita kalau baca Al-Quran kan. Macam mana kita nak bagi apa kita punya penghayatan kepada Quran tu. Maksudnya kita faham apa segala-galanya, apa yang dia nak sampaikan. Quran. Kita baca. Engkau sekolah mana? Kau sekolah mana? Saya Kau sekolah mana? Career Selangor. Apa? Nama sekolah, nama penuh? Malu. Apa pula malu pula? Apa masalahnya? Budak-budak sekolah kau telanjang ke semua? Apa nama penuh sekolah kau? Tak ada. Apa nama penuh? Nama penuh sekolah? SMK Saibjaya. SMK Saibjaya. SMK? Saibjaya. Apa FM? Oi, bukan sekolah budak-budak pandai ke tu? Tak, saya spontan je tadi. Saya request. Saya tengok Cik Man accept. Saya terkejut saya. Yelah, dah tentulah aku tengok senarai request. Kau ingat aku ni apa? Bagi fake hope macam kau? Okey, apa tadi? Baca Quran, macam mana nak menghayati? Kau mesti memperbaiki niat engkau baca Quran tu kerana Allah. Yang kedua, engkau faham makna dia, rujuk bahasa Melayu. Tapi lebih bagus lagi engkau belajar Quran dengan guru terangkan masuk-masuk dia dengan tafsir dia. Itu lagi baguslah. Dan selalu bawa dalam sembahyang. Okey? Okey Ustaz. Okey, thank you Ustaz. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Kak, ada macam pisang, ada buah tak Kak? Ya Allah, saya dapat melalukan laju kan. Ada buah Kak? Ada buah? Ada macam pipi. Ada buah-buahan tak? Saya nak lalukan dada saya sebab tepu pula makan. Buah pisang ni, mana? Pisang ni goreng. Buah bukan, buah Apple. mangga. Apple. Apple ada? Mangga ada. Mangga tak adalah. Mangga lah. Mangga mana ada? Apple. Aku geram betul. Macam mana aku nak save life?
Budak saya berjaya tadi keluar, langsung keluar semua. Macam mana aku nak save live? Siapa kau? Assalamualaikum. Akmal. Kau kat negeri mana? Johor. Macam-macam perangai aku tengok. Umur kau berapa? Umur berapa? Kerja Ustaz. Umur 20. 20. Okey. Apa soalan? Soalan saya, contoh kan, pasal nak tentukan kiblat. Kan sekarang ada apa ni yang kat Muslim Pro tu kan. So lepas tu ada hari yang mana apa ni matahari betul-betul lalu atas Kaabah yang kita boleh tengok kiblat tu kan. So dia macam kita nak ikut yang mana? Kau pergi masjid je lah. Kau pergi masjid lah, apa masalah kau? Bukan, yang dekat rumah, yang kiblat dekat rumah ni. Dekat rumah, selama ni kau hidup daripada kecil, takkanlah mak dengan ayah kau tak tentukan kiblat dekat situ. Gunakan kiblat yang kau memang... Habis? Bismillah. Gunakan kiblat yang asal. Tak ada. Dia tak akan ada perubahan. Adik, aku nak tanya kau. Mana kepala kau? Dah hilang dah? Kau ingat aku nak tengok shilling rumah kau? Ustaz nak tanya kau, apa-apa pun yang berlaku dekat Mekah, matahari lalu dekat atas Mekah, masjid dekat kampung kau berubah tak? Masjid dekat kampung kau berubah tak? Tak. So maknanya dekat rumah kau tu ikut kiblat masjid. Kalau masjid tak berubah, maksudnya rumah kau pun tak berubah juga. Kau tak payah complicated sangat dengan agama ni. Kau faham tak? Okey. Soalan kedua? Tak ada kot. Kau sekolah SMK mana? Tak, saya student UPSI. Student UPSI. Yelah, kau lahir-lahir terus UPSI ke? Aku tanya masa zaman sekolah SMK mana? SMK Semencu, sekolah kampung Ustaz. Tak apalah, yang penting sekolah kampung pun yang penting bagi ilmu. Daerah mana tu Semencu tu? Semencu daerah Kota Tinggi. Oh, Johor. Okey. Maknanya zaman sekolah dulu couple tak? Allah. Adalah couple. Habis tu bertahan ke sampai sekarang? Alhamdulillah. Oh, kekal. Mana start umur berapa couple? Start umur berapa? Tak tahu lah. Takkanlah kau tak ingat kan? Apa dia? 3 kata 5. Oh, maknanya yang tingkatan 5 tu kekal sampai sekarang, sampai UPSI ni. Habis tu budak perempuan tu sekarang belajar kat mana? Dia tengah tunggu apa ni? Untuk kemasukan ni, dia baru habis tingkatan 6. Oh, di sekolah Johor jugalah. Satu sekolah. Oh, okey. Maknanya nanti kau memang ada cita-cita nak berkahwin dengan dia lah. InsyaAllah, doakan saya. Okey. Oh, panjang juga jodoh kau Okey. Cik Man doakan. Kau dah jumpa mak ayah dia ke belum? Dah. Habis tu mak ayah dia kata apa? Okey. Okey. Habis kenapa kau tak nak kahwin awal? Sebab apa ni, entah. Sebab Kenapa kau tak nak kahwin awal? Apa dia? Nak je kahwin awal, tapi duit semua tu kena fikir juga. Oh, dah tu yang kau couple awal siapa suruh? Allah. Kau heboh pasal tak boleh kahwin awal. Siapa suruh kau couple awal? Kau tahu tak, ujian bertunang bertahun-tahun sebelum akad nikah ni panjang. Hati boleh berubah. Perempuan tu jumpa lelaki lain, kau jumpa perempuan lain, kau kena faham tu. Tak apa nak Cik Man doa. Kan? Cik Man doakan semoga engkau kekal sampai ke jenjang pelamin. Okey? InsyaAllah.
engkau. InsyaAllah Cik Man doakan kau kekal sampailah kiamat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Cik Man. Okey, jumpa lagi, doakan semua.